اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jadi sebelum itu kita baca Al-Fatihah, kita hadiah kepada Rasulullah SAW, para ulama dan terutama Al-Imam Al-Ghazali yang mengarang kitab Minhajul Abidin ini. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aqabah Sadis, iaitu Aqabah dipanggil tanjakan ataupun halangan yang keenam. Wahia Aqabatul Qawadih. Aqabah Qawadih. Bermula Aqabah yang keenam dan iaitu dinamakan Aqabah Qawadih, yakni yang mencelakan ibadat. Yang mencelakan ibadat. Kemudian maka lazim atasmu wahai saudaraku, telah menolong akan dikau Allah Ta'ala dan akan kami dengan baik taufiknya. Dan Allah Ta'ala telah menolong kita dengan memberi taufik pertolongan daripada Allah Ta'ala. Kemudian daripada nyata bagimu jalan dan tetap bagimu perjalanan, dengan membezakan usahamu dan memeliharakan akan dia daripada yang membinasakan dia. Jadi dengan cara Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita dengan menunjuk jalan ibadat kepada Allah. Maka bila kita melakukan amal ibadat dengan usaha kita, maka kena jaga jangan sampai ibadat itu jadi binasa. Ibadat boleh binasa. Kalau orang yang sembahyang, maka dalam sembahyangnya dia riak, takabur, maka binasa. Maka pastikan setelah Allah Ta'ala memberi jalan ibadat kepada kita, jangan pula kita membinasakan amal ibadat yang telah kita lakukan. Memelihara akan dia daripada yang membinasakan dia. Dan Allah Ta'ala memberi taufik, pertolongan dengan Allah Ta'ala jaga daripada perkara yang membinasakan ibadat kita dan yang mensia-siakan akan dia atasmu, dan memelihara daripada ibadat kita yang menjadi sia-sia. Jadi kita mohon kepada Allah jangan sampai amal ibadat kita tidak diterima. Kalau amal ibadat kita tidak diterima, maka jadilah amal ibadat kita sia-sia. Jadi ini kena kita jaga betul-betul, pelihara betul-betul. Kerana kalau tidak, amal ibadat yang kita lakukan bila dibangkit di hadapan Allah, akhirnya didapati bahawa tidak ada manfaat sedikit. Ramai orang yang berpuasa hanya dapat lapar dan dahaga. Ramai orang berjaga malam hanya dapat letih dan mengantuk sahaja. Maka begitulah ibadat-ibadat. Maka kita mohon kepada Allah supaya kita terpelihara daripada ibadat ditolak oleh Allah Ta'ala yang menjadikan ibadat itu sia-sia. Dan sesungguhnya lazimlah bagimu yang demikian itu dengan engkau dirikan dengan ikhlas. Maka hendaklah kita melakukan ibadah kepada Allah hal keadaan kita ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak kita ini diperintahkan melakukan ibadat kecuali hal keadaan ikhlas kepada Allah. Jadi ikhlas kepada Allah dengan arti kata buat ibadat semata-mata kerana Allah. Orang yang ikhlas dia tidak terkesan dengan pujian dan kejian. Kita ini kadang-kadang kita lemah dengan kejian orang, dan kita cepat rasa bangga dengan pujian orang. Sebenarnya pujian dan kejian ini bagi orang yang ikhlas tidak memberi kesan. Kerana ibadat yang dia buat itu bukan dia mencari pujian manusia, dan juga dia juga tidak terkesan dengan kejian orang. Orang nak keji sebab dia buat ibadat bukan untuk manusia. Maka ini orang yang ikhlas kepada Allah. Maka pastikan bila kita melakukan amal ibadat kepada Allah, kita hanya mencari redha Allah, mencari Allah Ta'ala sahaja. Biar orang nak kata pun, kadang-kadang kita dengan orang ni buat sebut tak kena.
kita buat ibadat banyak, dia kata tunjuk lebar. Tunjuk lebar, dia kata buat tunjuk warak, dia kata buat tunjuk soleh. Macam-macam. Maknanya kita malah ibadat, orang kata juga maknanya nak jadi apalah malah ibadat. Jadi begitulah. Maka dikatakan bahawa pastikan kamu buat amal ibadat ini semata-mata kerana Allah, ikhlas. Dan juga menyebutkan minah dari bagi Allah Ta'ala. Minah, kalau minah tu maknanya pemberian, mengingatkan, menyebutkan itu mengingatkan pemberian Allah. Satu lagi kita kena faham bahawa kita ini bila kita boleh buat amal ibadat, kita jangan melihat pada ibadat. Kalau kita melihat kepada ibadat, kita akan jadi bangga sebab rasa ibadat kita banyak. Tetapi lihatlah kepada minah. Minah ni maknanya dalam bahasa Arab pemberian. Lihatlah itu semua pemberian Allah. Tidak ada daya upaya kita dalam melakukan amal ibadat kecuali pertolongan Allah. Tidak ada daya upaya kita nak meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Sebab itu ibadat kita ini kena lebih kepada ibadat bersyukur. Alhamdulillah, bersyukur kerana apa? Kerana Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan ibadat kepada Allah. Jadi boleh kita buat amal ibadat itu, ini pilihan Allah. Allah Ta'ala telah memilih kita, maka kita kena rasa bersyukur, kena rasa gembira. Dan bila kita boleh melakukan amal ibadat, di samping kita bersyukur, kita juga kena ada bimbang. Sebab apa? Kita tidak pasti keadaan kita di hadapan. Adakah kita ini boleh istiqamah berterusan? Adakah ibadat kita semakin hari semakin baik, semakin baik? Maka dikatakan bahawa seseorang tadi mestilah bila dia melakukan ibadat, syukurlah kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dan mohonlah kepada Allah agar Allah Ta'ala memberi kekuatan. Bagaimana yang pernah saya kata dahulu, kalau ikut tuan guru saya, dia kata setelah kita buat amal ibadat, kita kena doa untuk buat amal ibadat yang akan datang. Lepas kita sembahyang subuh, doa, ya Allah, aku mohon padamu, berilah kekuatan kepada aku nak sembahyang zuhur pula. Lepas sembahyang zuhur minta pula. Maka doa ni minta sama. Sebab kita tidak ada jaminan, kita ini lemah sebenarnya. Dalam tu lalai pula banyak, kemudian dosa pula banyak. Maknanya kalau ditunjuk dosa kita, Masya Allah, tak ada orang nak rapat dengan kita. Ada orang kerana maknanya kesalahan yang telah kita lakukan. Lalu dikatakan bahawa dan menjauhkan daripada lawannya, yakni menjauhkan daripada apa yang Allah Ta'ala tidak suka. Apa-apa yang Allah Ta'ala tidak suka, kita wajib menjauhinya. Jangan buat perkara-perkara mungkar, maksiat dan sebagainya. Lalu dikatakan bahawa kita ini lemah dan pada kita ada nafsu yang mengajak buat kejahatan, dan pada kita ada syaitan yang menggoda kita, yang menggalakkan buat jahat. Jadi kelemahan kita lemah pula, ilmu kita tak kuat, ibadat kita lemah pula. Maka tidak dapat tidak, kita mesti kena banyak bergantung dengan Allah, dengan banyak berdoa. Doa kepada Allah agar Allah Ta'ala selamatkan kita. Andai kata kita sudah melakukan amal ibadat, kita sudah berdoa kepada Allah, tapi kadang-kadang kita jatuh juga pada maksiat. Kita kadang-kadang lemah, tak mampu nak jaga lidah, tak mampu nak jaga mata, tak mampu nak jaga kaki, pergi tempat maksiat, tangan dan sebagainya. Maka dikatakan bahawa kita apabila tersalah melakukan kesalahan, disuruh agar kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Itulah jalan yang tidak ada. Dan dikatakan bahawa dosa-dosa kita ini terpadam, ataupun dikatakan dosa-dosa kita ini, kalau kita banyak buat dosa, kita nak kembali kepada Allah, disuruh kita memperbanyakkan menangis. Kata Imam Ibnu Athaillah, tangisan kamu dihapuskan dosa. Namun demikian, kita ni siapa? Hamba Allah. Jangan cepat kita masa kita rasa senang. Maknanya, tak apalah, mana tadi menangis Tuhan terima. Lepas tu lain kali kita mudah-mudah pula buat maksiat dosa. Jangan merasa begitu. Sedangkan Nabi Daud, kalau tidak silap, Nabi Daud alaihi salam, dia buat satu kesalahan, dia menangis. Dia mengadu pada Allah, ya Allah, mu tak kasihan ke aku? Aku menangis begini. Kata Allah Ta'ala jawab pada Nabi Daud, hai Daud,
takkanlah dengan sebab tangisan itu aku melupakan kesalahanmu. Lalu Allah Ta'ala tak terima taubat Nabi Allah Daud kecuali selepas 40 hari baru terima. Ini Nabi Allah Daud. Kita kadang-kadang taubat sehari 2 hari je. Taubat sehari 2 hari dah rasa sedar, dah Allah Ta'ala terima dah pun. Maknanya macam mana nak buang penyakit perasan ni? Penyakit perasan ada sama. Sebab tu kena ingat, ini Nabi. Nabi. Katanya 40 hari baru diterima. Kata kill, kata pendapat lain, Nabi Daud bertaubat 40 tahun baru terima, kata pendapat lain. Pendapat yang pertama kata 40 hari. Ini Nabi Daud, dia bertaubat dalam 40 hari itu dia merayu, menangis setiap hari kepada Allah. Mu tak kasihan kepada aku ni takut padamu. Sekali Allah Ta'ala beritahu, aku tak akan nak lupa kamu kesalahan kamu. Allah Ta'ala tak lupa kesalahan kita. Tidak lupa kesalahan kita. Maka kita jangan lupa kesalahan kita dan banyakkan kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kerana ingat, amal ibadat yang kita bawa nanti, kadang-kadang ibadat yang kita bawa itu tidak sempurna. Bila tidak sempurna, bagaimana kita nak diterima di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka dikatakan bahawa kerana 2 perkara, kena buat amal ibadat ikhlas ini kerana 2 perkara. Pertama, bagi barang yang pada perbuatan kamu itu supaya dapat faedahnya. Bila buat amal ibadat mesti ikhlas, bersungguh-sungguh. Kalau tidak bersungguh-sungguh, kalau tidak ikhlas, tidak ada manfaat ibadat kita. Tidak ada faedah ibadat yang kita buat. Seandainya ibadat yang kita buat itu tidak bersungguh-sungguh. Taubat pun begitu, bersungguh-sungguh. Jangan kita taubat lebih kurang saja, lepas tu kita pula rasa sedap, rasa macam lepas tu tidak ada perubahan pada diri kita. Padahal kita ini setiap hari mesti kena ada perubahan. Mesti semakin hari semakin bertambah kebaikan, semakin hari semakin banyak amal ibadat, bertambahnya ilmu, bertambahnya kebaikan ibadat kepada Allah Ta'ala, bertambahnya hati rasa takut kepada Allah. Bila kita ini semakin hari tidak ada pertambahan ibadat, ilmu tidak ada, pertambahan ibadat tidak ada, dan perasaan takut pun tidak ada. Ini dibimbangi bahawa amal ibadat kita nanti tak ada manfaat. Dan nak tahu lagi manfaat tidak manfaat ibadat kita ini boleh mencegah maksiat. Kita menjadi semakin baik, itu tanda ibadat kita ini ada manfaat. Tapi kalaulah ibadat yang kita buat ni macam tak ada apa-apa saja, sama saja, dan kita pula tak ada rasa apa-apa, tak rasa sedih dengan kelemahan kita, tidak rasa lemah diri, tidak rasa takut kepada Allah Ta'ala, tidak rasa bersalah. Lepas sembahyang sesal masalah, itulah kita rasa. Lepas sembahyang sesal masalah, macam Allah Ta'ala beri gitu, sembahyang sesal sembahyang. Tak fikir dah sembahyang kita molek tak molek, perasaan kita macam tak ada rasa apa-apa saja. Maka kalau begitu keadaannya, bagaimanalah kita nanti nak menghadap depan Allah? Kerana dibimbangi bahawa kalau ibadat itu tidak betul-betul kerana Allah, dibimbangi ibadat itu akan jadi sia-sia. Waliyahzubillah, minta jauh pada Allah Ta'ala. Kita takut amal ibadat kita tidak diterima. Sedangkan kita semakin hari semakin dekat. Kita kena elokkan pemberian Allah, sesuatu yang kita nak beri kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala akan melihat amal ibadat kita nanti. Dan yang pertama sembahyang, awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-salat. Mula-mula yang Allah Ta'ala hitung, Allah Ta'ala hisap dekat negeri akhirat nanti sembahyang. Sembahyanglah dihisap. Kalau eloklah sembahyang. Dan macam mana kita nak tahu elok kita sembahyang kita? Sembahyang kita mesti kena dapat cegah mungkar. Dan sembahyang kita mesti menghasilkan rasa takut. Takut kepada Allah Ta'ala. Sembahyang kita ini mestilah menyebabkan kita ini dapat berubah akhlak kita. Ini maknanya sembahyang itu memberi kesan kepada kita. Orang yang benar-benar sembahyang takut. Nak ambil harta orang sedikit pun takut. Sebab apa? Sebab dia ada sembahyang dalam hatinya. Sembahyang dia itu memang tepat benar-benar kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa dan iaitu dikabulkan Allah Ta'ala, yakni diterima Allah Ta'ala.
Yang ada manfaat macam mana? Yang ada manfaat, yakni ibadat yang diterima. Maka ibadat yang tidak diterima dikira tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Dan sempurnakan pahala atasnya, dan disempurnakan pahala dengan amal ibadat, Allah Ta'ala akan memberi pahala kepada kita. Pahala, ingat, Allah Ta'ala beri ni mengikut ingatan kita kepada Allah. Aqimis salata li zikri, dirikan sembahyang dalam keadaan mengingat aku. Maka bila banyak ingat, banyak pahala. Tak banyak ingat, tak banyak pahala. Kemudian disuruh pula mengikut. Kalau sembahyang berjemaah itu banyak pahala, saf depan banyak pahala. Pahala-pahala ini Allah Ta'ala akan sempurnakan, dan nanti kita akan dapat tahu bagaimana ni pahala kita dekat negeri akhirat. Ada orang yang banyak, ada orang yang sedikit, ada orang tidak ada langsung pahala. Dia nanti dia tanya Allah. Kita akan tanya Allah, mana pahala kita? Mana pahala yang saya buat dahulu? Pahala yang kamu buat dahulu, mu jangan minta dengan aku, kata Allah. Habis tu, mu minta dengan orang, mu buat ibadat kerana dia. Kalau buat kerana orang tu lah. Aku semayang banyak baru orang tahu aku ni orang soleh, contohnya. Maknanya jadi tengok semayang. Bila dia sembahyang banyak-banyak, dia ada niat kerana orang, maka memang pahala tidak ada. Takut orang-orang soleh, dia takut. Takut apa? Takut ibadat tidak diterima. Sebab itu dia tidak bangga ibadat banyak. Ibadat banyak belum tentu lagi terima. Belum tentu lagi diterima oleh Allah. Itu ibadat yang kita buat. Yang tinggal-tinggal dahulu tu, banyak lagi kita tak selesaikan. Maka kena selesaikan. Siapa yang ada sembahyang qadha, yang lepas-lepas tu kena selesaikan. Kena qadha sembahyang. Siapa yang ada tinggal puasa-puasa dahulu, kena tunaikan. Sebab kalau kita ada hutang dengan Allah, nanti yang lain tak diterima. Ada sembahyang-sembahyang yang dahulu, masa kita zaman dahulu, mungkin umur masa belasan tahun, masa kita sudah balik, patutnya kita wajib sembahyang, kita ada tinggal-tinggal. Hari ini alhamdulillah kita kembali pada Allah. Maka kembali kepada Allah Ta'ala tadi, Allah Ta'ala nak tengok juga bagaimana dengan kita yang dahulu-dahulu. Kena qadha. Kalau tidak, bagaimana ibadat kita nak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa iaitu dikabulkan Allah Ta'ala, diterima, kabul itu diterima, dan sempurnakan pahala atasnya. Dan Allah Ta'ala sempurnakan pahala, cukupkan pahala, ataupun Allah Ta'ala gandakan pahala. Bila diterima, kadang-kadang digandakan pahala. Ada orang dia buat ibadat sikit tapi pahala banyak. Apabila seseorang itu dia buat ibadat, dia buat satu perkara dan orang lain dapat manfaat banyak. Kalau dia lah orang yang, contohnya, dia ni bayarlah bil api bil air, contoh je. Dia bayar. Maka orang yang ambil wuduk itu, orang yang semayang dengan gunakan api, dia tetap dapat pahala dengan kebaikan yang dia buat. Ataupun dia bagi orang makan, dia ambil duit dalam RM1,000 lah, dia bagi. Lepas pada tu, orang pun makan, kenyang perut, gembira hati. Maknanya dapat mengenyangkan orang yang lapar. Dapat maknanya memberi kebaikan kepada orang. Maka sepanjang seramai mana orang makan, sebanyak itu pahala dia dapat. Maka dikatakan bahawa ada orang pahalanya diganda-ganda. Ada orang pahala banyak tu saja. Ada orang dia semayang 2 rakaat tapi sama macam 100 rakaat. Ada orang dia semayang 20 rakaat tapi seperti 2 rakaat saja. Ini pemberian Allah, ini kadar dia beribadat kepada Allah, dan Allah Ta'ala melihat kadar ikhlasnya kepada Allah. Maknanya, maka disuruh kita ini melakukan amal ibadat sebenar-benar ikhlas semata-mata dengan Allah Ta'ala. Nanti Allah Ta'ala sempurnakan pahala, Allah Ta'ala cukupkan pahala, Allah Ta'ala gandakan pahala. Dan jikalau tiada, maka ada segala amal kamu itu ditolaknya. Kalau tidak ada dengan keikhlasan ataupun tidak diterima, maknanya amal ibadat kamu ditolak, habis ditolak. Inilah yang ditakuti. Jangan kita rasa sedar, kita tak tahu ni nak berhadapan dengan Allah. Bagaimana, adakah bersama kita ni apa yang kita amal ini datang bersama kita ataupun tidak ada. Seperti
debu yang berterbangan. Ini kita tidak mahu. Kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala menerima amal ibadat kita. Lalu dikatakan bahawa kalau tidak kerana ikhlas, tidak dalam keadaan ikhlas, tidak dalam keadaan melakukan amal ibadat betul-betul semata-mata kerana Allah, ataupun tidak menjaga perkara yang membinasakan ibadat, maka ibadat ditolak. Dia kena jaga. Ibadat satu hal, kita nak dirikan ibadat bukannya senang. Nak buat amal ibadat. Lepas buat amal ibadat, ibadat itu kena jaga. Jangan rosakkan ibadat. Kita rosakkan ibadat dengan sebab apa? Dengan sebab bangga dengan ibadat. Kita buat amal ibadat banyak-banyak, lepas tu kita cerita ke orang. Cerita ke orang. Orang tak tanya pun, kita cerita. Kalau orang tanya tu boleh tahan juga. Tapi kita tak cerita. Tak cerita maknanya, awak tahu tak, bulan puasa baru ni 3 kali kata. Orang tu kata, aku pun tak tanya. Kita rapat sikit. Kita lepas sikit rapat. Ada kurang. Lalu dikatakan bahawa perkara ini membawa kepada binasanya amal. Ditolak lagi, hilang pahalanya, dan membawa kepada amal ibadatnya ditolak sudah diterima, tidak diterima, dan hilang pahalanya. Maknanya sahaja sekaliannya ataupun setengahnya, sama ada hilang sepenuhnya ataunya sebahagian pahalanya hilang. Ini jaga-jaga. Jangan sampai amal ibadat kita yang kita lakukan tadi, pahala kita ini hilang. Jadi yang pertama, jangan rasa banyak ibadat. Jangan rasa banyak ibadat. Kita tu rasa banyak ada ibadat. Orang-orang soleh dia tak ada masa dah. Dia penuhkan masanya dengan ibadat. Takut dia. Sebab merasa amal ibadat sikit. Siapa yang rasa amal ibadat dia banyak, dia tertipu sebenarnya. Rasa amal ibadat sudah banyak, sudah bagus, dia tu renung amal ibadat dia. Jangan banyak nak renung ibadat, banyak renung dosa. Banyak renung dosa kita. Sebab dosa ni pemakan ibadat kita. Maknanya penghapus amal ibadat kita dengan dosa-dosa tu. Lalu dikatakan bahawa amal ibadat kita boleh hilang, pahala kita boleh hilang. Ada orang hilang semua. Ada orang hilang sebahagian saja. Hilang sebahagian sahaja. Lepas tu ada seorang yang soleh, dia tak bangun semayang malam. Isteri dia kata, kamu tak semayang malam, orang-orang hak lain kata belaka kamu. Dia kata, kau mujur, moga-moga orang-orang hak semayang, hak kata aku semayang malam tu dapat pahala aku pula. Maknanya. Jadi nak beritahu, ibadat satu. Yang kedua, menjaga ibadat. Kita ni kalau jaga ibadat, baik. Kalau tak imam semayang 5 rakaat isyak, Allah kecoh sekapur. Maknanya kecoh. Sembahyang hari raya, tak imam tak ingat nak kata takbir 7 kali. Mana kecoh. Pernah satu ketika pagi raya dah telefon dah. Sah dah semayang raya. Sah, saya pun pernah juga terlupa. Sah kata. Jadi kecoh orang. Siapa ada cerita orang cerita betul-betul tak tahu. Bila dia rokok, tak imam rokok, makmum subhanallah, subhanallah, subhanallah. Padahal tak ada dah subhanallah. Akhir kali dia bangun, mayang mula. Maknanya orang betul-betul jaga semayang. Maknanya kalau semayang mesti cukup, rokok, tidak, rukuk. Kalau perkara batal ni jaga. Maknanya kalau tak iman apa, baca-baca tak betul pun dah sambuh dah. Kerana bimbang takut ibadat tidak diterima. Baik, kalau menepati dari segi fiqhnya, menepati rukun, syarat, sah sembahyang semua cukup dah, perkara batal tak buat, maka dari segi hukum sembahyang tu sah. Itu hukum dia. Tetapi dari segi pahala itu, dia lihat pula dari segi tasawufnya, orang itu sembahyang ada riak tak? Ada ujub tak? Ada takabur tak? Ada sum'ah? Mana nak suruh orang puji dia tak? Maknanya ini ikhlas betul-betul kerana Allah ke kerana makhluk? Dikira ikut tu. Kalau dikira ikut tu, kalau tidak ikhlas ditolak. Maka amal ibadat kita ini akan naik daripada satu langit kepada satu langit. Dia akan kira daripada awal. Ni sembahyang, bagaimana wuduknya? Alhamdulillah selesai masalah wuduk, naik. Bagian sembahyang ni bagaimana dia punya rukun dia, macam mana bacaan dia, naik sampai akhir, nak lepas dah sampai ke nak sampai ke Tuhan dah. Mana ibadat tu nak diterima dah. Tiba-tiba ada riak, maka dia lampau balik.
Masya Allah, bukan senang amal ibadat. Amal ibadat yang kita buat tu. Maka ditolak. Dia akan kira satu persatu. Maknanya bagaimana amal ibadat kita. Maka ada yang hilang sepenuhnya, sekaliannya. Ada yang hilang pahala setengahnya. Seperti bagai yang diriwayatkan daripada hadis yang masyhur, Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqulu ana aghna aghniya'u ani syirki man amila amalan wa asyraka fihi ghairi. Kenapa? Tak jelas ini. Fanasibi lahu wa inni la aqbala illa ma kana li khalisan. Bahawasanya Allah Ta'ala berfirman, aku terlebih kaya daripada segala orang yang kaya. Maksudnya kaya, maknanya Allah Ta'ala tidak berhajat. Aku tidak berhajat, maknanya kepada orang-orang kaya, kerana Allah Ta'ala yang maha kaya. Maknanya Allah Ta'ala ni tidak mahu ada sekutu. Maknanya ada orang berhajat kepada Allah dan berhajat pada yang lain. Jadi ada dua. Maknanya Allah Ta'ala kongsi, orang tu berhajat dengan Allah, orang tu juga berhajat dengan makhluk. Maka kaya daripada segala orang yang kaya pada syirik, pada menyekutukan Allah. Maknanya Allah Ta'ala tidak berhajat orang ini menyekutukan Allah. Jadi buat bukan kerana Allah. Lillahi Ta'ala. Dalam lillahi Ta'ala ada lagi lil makhluk. Maknanya kerana makhluk, kerana nama, kerana harta dan sebagainya, ini dikira syirik kepada Allah. Maka Allah Ta'ala tidak mahu orang tu sembahyang itu dia sembahyang, umpama sembahyang. Sembahyang ni kerana siapa? Kerana Allah Ta'ala. Kalau kerana Allah tak apa. Kerana takut orang. Kerana takut orang kata. Kalau tak sembahyang, orang kata sembahyang juga. Bila sembahyang juga, dia bukan sembahyang kerana Allah, kerana makhluk. Maka hak macam ini dia syirik kepada Allah. Dia buat kerana Allah, dia buat kerana makhluk. Apa katakan Allah? Memang dia niat lillahi ta'ala. Betul tak? Dia akan niat lillahi ta'ala. Tetapi bila dia niat lillahi ta'ala, dia angkat takbir. Lalu ketika itu datang hatinya bukan kerana Allah, tapi kerana makhluk. Maka ini dipanggil syirik kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala nak ibadat kita memang untuk Allah saja. Yang lain tidak ada. Tidak ada kerana yang lain. Kerana Allah Ta'ala semata-mata. Lalu dikatakan barang siapa beramal akan satu amal, dia buat satu amal, tak kira amal apa, amal ibadat lah maknanya, berbentuk amal tu baca Quran ke, puasa sunat ke, ataupun mentelaah ilmu agama ke, tak kira amal-amal yang baik dia buat amal tadi, maka disekutukan padanya akan yang lain daripada aku, dan disamakan. Disekutukan ni maknanya disamakan, disertakan. Yang selain daripada aku, selain daripada Allah. Mana dia buat satu amal, disertakan Allah dengan yang lain. Ini dia panggil syirik kepada Allah. Sebab itu orang yang ikhlas ini, dia buat kerana Allah. Bila buat kerana Allah, dia sama ada dia duduk di mana-mana pun sama saja. Maknanya bila dia duduk seorang diri di rumah pun, duduk rumah pun, kalau dia rajin baca Quran lah dia. Kalau dia duduk kat orang ramai, baca Quran. Sebenarnya orang yang ikhlas ini, dia tidak memandang makhluk sedikit pun. Ada ikhlas. Kita ini, kalau kita buat amal ibadat, orang puji kita rajin, orang keji kita malas, itu belum ikhlas lagi. Ni aku malas nak buat ni, maknanya kita buat amal ibadat, orang nak kata selalu. Maknanya kita bertinggal. Ini belum lagi ikhlas. Kerana orang itu dikira buat amal ibadat kerana makhluk. Kenapa kita rajin buat amal ibadat? Kerana orang puji kita. Maka kita tambah ibadat kerana pujian manusia. Baik, bagaimana kalau orang keji kita? Buat tunjuk lebah, kan tak tahu dia. Dia pun malas lalu. Dia pun malas. Bila orang keji dia, orang kata dia, orang hina dia, dia malas beribadat, maka ternyata dia belum lagi ikhlas. Kerana di situ dia telah buat kerana makhluk. Seolah-olah kerana mu puji akulah aku buat ibadat. Kalau mu tidak puji, aku tidak beribadat. Sedangkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang ikhlas, dia buat amal ibadat memang semata-mata kerana Allah.
Maka siapa yang beramal dengan satu amal, maka disekutukan padanya akan yang lain daripada aku. Dia buat, kemudian di samping dengan Allah tu ada yang lain. Kerana Allah, kerana makhluk umpamanya, maka bahagianku baginya. Ambillah, beri ke dia. Mana? Bahagian Allah Ta'ala yang beri pahala. Contohnya beri kepada orang tadi. Allah Ta'ala tak cara. Bahagian Allah Ta'ala baginya. Maknanya Allah Ta'ala beri. Ambillah kepada ini, ibadat ni bukan kerana aku, kerana orang tu lah. Mu nak buat ibadat kerana orang tadi. Sepatutnya kerana Allah. Bahagian Allah Ta'ala ini hak Allah ni. Masa hak Allah, bila orang tu semayang kerana Allah, Allah Ta'ala akan beri balasan. Siapa buat baik, dibalas baik. Siapa buat ibadat akan diberi pahala. Tapi bila Allah Ta'ala nak beri pahala, tiba-tiba tengok ada ibadat dia buat ni, di samping Allah ada yang lain. Allah Ta'ala kata, ini bukan bahagian aku dah, beri ke dia. Bahagian aku beri ke dia. Maka biar orang ni beri. Dah orang-orang yang kita semayang tu kerana dia tadi tu, orang tu boleh beri tak pahala. Dia sendiri pun tak tahu. Dia sendiri pun tidak tahu. Sebab itu nanti dibangkitkan, dia akan minta. Kalau kita beribadat, kita akan minta dengan Allah. Kemudian Allah Ta'ala kata, minta dengan orang tadi. Tadi ada dah tak ada arah, minta juga. Nak ke pahala. Akhir sekali orang tu pun tidak boleh nak bagi. Akhir sekali duduklah dalam keadaan amalnya sia-sia. Sebab tu tak tahu lagi kita dalam sembahyang ni banyak mana ikhlas rasanya. Kalau kita rasa sepanjang sembahyang kita ni, daripada kita balik 4 kali, ikhlas tak mau. Kalau kata gitu, alhamdulillah. Tapi rasa-rasa takut tak ikhlas tak mau. Tidak ikhlas. Dan kalau tidak ikhlas, macam mana dengan ibadat-ibadat yang kita nak bawa? Sebab tu fikir Allah ada ke tak ibadat. Kalau duk fikir betul-betul, rasa kita akan rasa takut. Sebab memandangkan amal ibadat kita ni yang lemah, yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahawasanya tiada diterima melainkan barang yang ada baginya khalis. Orang khalis itu ikhlas. Tidak diterima amal ibadat kecuali ibadat yang dibuat itu benar-benar ikhlas. Jadi demikian, ikhlas ni gantung niat. Kita kena niat betul-betul. Begitu kalau kita datang sini belajar, malu kau orang lain di belakang, mana lagi juga, malu kau orang. Ataupun orang ajak lama dah orang ajak, mana lagi, pergi juga maknanya. Maka itu. Ataupun kita daripada duduk saja, baik mari sini. Itu pun tak ikhlas juga, penuh lagi. Memang semata-mata kerana Allah. Pastikan kita buat ini kerana Allah Ta'ala. Bila kerana Allah, tak kira lah orang tak kata ke, tamu kata, itu terpulang. Kita tetap juga buat perkara-perkara yang baik. Maka dikatakan bahawa Allah Ta'ala akan terima amal ibadat yang ikhlas sahaja. Sebab tu orang-orang soleh dia menangis, takut tidak ikhlas. Syekh Abu Sufyan Tsauri, dia nak mati. Orang tanya, wahai Tuan, maknanya Al-Imam Sufyan Tsauri, dia kata jangan gelar-gelar imam-imam lah, jangan bagi gelaran-gelaran lah. Maknanya aku tidak mau gelaran-gelaran itu. Baik ya Sufyan, bagaimana yang Allah Ta'ala buat pada kamu, buat orang keadaan pada kamu. Rupanya Allah Ta'ala gembirakan dia. Ini siapa? Orang itu mimpi Sufyan Tsauri selepas Sufyan Tsauri meninggal. Dia kata, bagaimana Tuhan buat kepada kamu? Allah Ta'ala telah redha kepada aku. Sebab apa redha kepadamu ni? Sebab aku setiap malam menangis, takut ibadatku tak diterima. Akhirnya Allah Ta'ala terima. Kita setiap malam duk tidur, rasa Tuhan terima. Dia berasa Tuhan terima. Lepas kita tidur sedap, lepas tidur mana. Sebab rasa terima. Jadi Sufyan Tsauri, dia setiap malam dia tak tidur. Dia takut, dia menangis, takut tak terima. Jadi takut tak terima, Allah Ta'ala terima. Tak takut, tak rasa takut, rasa Allah Ta'ala terima. Itu dibimbang yang tidak terima. Itu dibimbang. Harap-harap Allah Ta'ala terima segala amal ibadat kita ni. Dalam keadaan kita ni duduk akhir zaman, lemah iman kita. Iman ini semakin tipis. Iman semakin nipis. Itu yang dibimbang. Lalu dikatakan bahawa bahawasanya Allah Ta'ala berfirman bagi hamba-Nya pada hari kiamat.
Dekat negeri akhirat nanti Allah Ta'ala akan berkata kepada hamba-Nya, apabila menuntut balas pahala amalnya, apabila dia minta dengan Allah balasan amal ibadat yang dia buat, kita nanti dekat negeri akhirat akan harap betul-betul amal ibadat kita. Kita mengharap biar amal ibadat kita ada bahagian kita. Itu orang yang buat amal ibadat. Hak tahu buat amal ibadat nak harap apa? Kalau tidak buat, tidak sembahyang, tidak berpuasa, tu lagilah. Maknanya, maka kita mengharap betul-betul amal ibadat kita. Dan ketika itu kita tak hirau dah orang lain. Mak ayah kita ke, suami kita ke, yang suami isteri kita tak hirau lah. Masing-masing duk fikir tentang amalan. Maka akan memintalah balasan daripada Allah. Dan takut bila Allah Ta'ala nak beri surat amalan ni, takut. Sebab tu kita ni kena banyak berzikir la ilaha illallah. Banyak la ilaha illallah. Kita bersihkan la ilaha illallah ni, nak membersihkan syirik pada Allah. Kita semayang duduk dalam syirik lagi. Maknanya kita duduk semayang, kita dapat rezeki, duduk dalam syirik lagi, dapat rezeki lupa Tuhan. Kita berjaya, berniaga, maju, kita lupa Tuhan. Kita atas bijak sana kita syirik sama kita. Sebab tu dia suruh kita ulang la ilaha illallah. Ada satu kisah, seorang hamba Allah, dia di negeri akhirat, dia ni diberi surat amalan. Dan surat amalannya dibentangkan. Bila dibentang, Masya Allah, banyak dosa. Allah Ta'ala bentang amalan ni banyak dosa, sangat-sangat banyak. Lalu takut, menangis, meraung lah dia. Bersedihlah dia di atas amalan dia yang banyak tadi. Dia dibentang, diberi surat amalan. Surat amalan macam mana wallahu alam, tapi diberi surat amalan, maka ternyatalah di dalam surat amalannya dosa yang banyak. Dengan kesedihan dia itu, tiba-tiba datang malaikat yang Allah Ta'ala utuskan. Allah Ta'ala nak beri rahmat pada dia. Lalu Allah Ta'ala kata kepada orang malaikat tu, kata, ambillah kamu. Ketika mana nak ditimbang, nak ditimbang, lalu diberi dia dengan timbangan. Dah dapat tahu tak? Dah dapat tahu, timbang lagi lah maknanya. Dalam keadaan macam tu, diberi satu kertas. Kertasnya kecil je, lebih kurang Sony, wallahualam. Tapi dikatakan kertas tu kecil sajalah. Kecil saja. Diberi satu kertas. Dan kertas yang diberi kepadanya digunakan untuk menimbang amal. Lalu dia kata, Allah, dengan amalan dia yang banyak maksiat, dosa banyak ini, nak bagi kertas, apalah kertas ni boleh tolong. Kertas ni boleh tolong apalah dengan amalan dia yang banyak ni. Dengan amalan dia yang banyak. Lalulah dalam keadaan macam itu, malaikat itu suruh tengoklah apa yang ada. Dia pun buka yang ada. Buka. Kenapa dia tulis? Dia tulis kalimah la ilaha illallah, syahadah. Dia tulis kalimah la ilaha illallah. Bila tulis kalimah la ilaha illallah, dia kata kalimah la ilaha illallah ini kalau dibanding dengan maksiat dia, dosa dia, apalah yang boleh tolong. Lalu ditimbang amalnya. Memang berat maksiat. Memang berat maksiat, memang menyebabkan dia tak layak dapat rahmat Allah. Tetapi Allah Ta'ala nak beri rahmat kepada siapa yang ia kehendaki. Lalulah diambil kertas yang secebis tadi, yang kecil tadi, yang ada kalimah la ilaha illallah, diletak di atas mizan timbangan. Bila letak di atas timbangan, ternyata berat timbangan tadi. Dengan kalimah la ilaha illallah, menyebabkan orang itu dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Kita memang buat ibadat dalam syirik, banyak syirik. Tak tahulah maknanya kita kata banyak lupa Tuhan. Amal ibadat kita ni, angkat takbir, tak ke mana kita pergi. Lalai sungguh kepada Allah Ta'ala. Maka disuruh kita membersihkan balik akidah kita ini dengan memperbanyakkan ucapan la ilaha illallah. Kalau tidak dibimbangi, amal ibadat kita ini disertai dalam keadaan syirik kepada Allah. Bila buat amal ibadat syirik kepada Allah, Masya Allah, tak ada amal ibadat langsung. Bagaimana keadaan kita bila kita bangkit nanti berjumpa dengan Allah, tiba-tiba tak ada amal ibadat? Mana rasa? Orang itu pasti akan menangis, meraung, menyesal. Begitulah keadaan dia. Maknanya, dan dia dapati bahawa amal yang dia buat itu sia-sia sahaja.
Maka ingat, dikatakan bahawa dia suruh kita ini, hendaklah kita ini membersihkan amal ibadat kita daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan hari kiamat untuk amalan tadi, maka Allah Ta'ala kata, tiadakah aku luaskan bagimu di dalam tempat kedudukan. Tiadakah aku jadikan kamu kepala orang-orang di dalam dunia. Tiadakah aku mudahkan jual beli kamu. Tiadakah aku muliakan ini dan umpamanya daripada soalan mencercakan daripada kebinasaan. Inilah yang masuk qawadih. Jadi akan dihinakan nanti dekat negeri akhirat. Bila di negeri akhirat nanti dibangkitkan, semua akan dibangkitkan. Tak kira macam mana keadaan orang itu, miskin, kaya, ada ada jawatan, tidak ada jawatan, semua yang hidup akan dibangkitkan. Bangkit nanti duduk dalam keadaan azab berhimpun di padang mahsyar. Bukan sedikit, lama, sangat-sangat lama. Maka bila berdiri di padang mahsyar pula, tengok amalan. Ada orang matahari lebih kurang sejengkal atas kepala. Tok padam-padam, tok lari-lari, sehinggalah hancur menggelegak kepala. Ada orang yang sampai peluh je, sampai kepada hidung dia, sampai tenggelam pun ada, sampai betis, lutut, peha dan sebagainya, sampai pinggang. Ini mengikut amalan masing-masing. Duduk dalam keadaan gelap, panas, berhimpit-himpit, duduk dalam peluh lagi, dalam keadaan yang bersangatan takut, sangat-sangat takut, tidak dapat digambarkan. Ketika itu masing-masing mengharapkan. Kemudian duduk bukan sekejap lama. 1000 tahun dunia baru satu hari. 1000 tahun dunia baru satu hari akhirat. 1000 tahun tu dah lama dah, tiba-tiba sehari baru. Sehari saja akhirat. Sehari akhirat itu tak ada orang berdiri pada masa sehari. Tak ada. Katanya komang-komang 500 tahun berdiri di padang mahsyar. Kalau berdiri pada mahsyar tu nikmat, alhamdulillah. Ada orang dapat nikmat, ada orang dapat cahaya. Berlindung di bawah cahaya. Dia panggil dapat lindungan arsy Allah Ta'ala. Tapi ada orang yang duduk dalam keadaan azab, takut. Ketika dalam keadaan takut, duduk berdiri pada mahsyar, masing-masing mengharapkan dulu. Dulu atas muka dunia memang kita kenal. Kita kenal orang ni, kita kenal ni sahabat kita. Ayah kena anak, anak kena ayah, ibu kena anak, anak kena ibu atas muka dunia. Dengar suara dah tahu dah, ni suara mak kita, ni suara ayah kita, dah tahu dah. Tapi dekat negeri akhirat, yauma yafiru mar'u min akhi, masing-masing lari takut. Masing-masing lari. Apa dia kata? Saya tak kenal. Boleh jadi memang tak kenal sungguh, boleh jadi kenal tapi buat-buat tak kenal. Kenapa? Kerana terlalu takut masing-masing buat amalan. Dan ketika itu akan dibentang amalan kita nanti. Diberi satu-satu amalan, masing-masing akan dibentang. Sebab tu orang akan dapat lihat. Dan ketika itu dapat tahu siapa baik, siapa buruk, siapa jahat, siapa baik, semua dapat tahu tau. Kalau kita dapat tahu kita seorang, tak apa. Masalahnya akan ada penghinaan yang kita dapat tahu kejahatan kita, kita seorang, kemudian akan dibentang pula belaka, semua orang tengok amal-amal ibadat kita. Masya Allah. Kalau amal ibadat, alhamdulillah. Kalau maksiat tu masalah. Jadi dalam keadaan tu dibentang, semua akan tengok. Dah penuh buat masa muda-muda dahulu, masa tu semua akan dibentang amalan kita. Sudahlah dibentang, nanti para malaikat nanti dia akan baca balik kita. Betul tak? Mu dahulu aku berimu sehat, betul tak? Aku beri mata, aku beri tangan, aku beri kaki. Mu buat apa? Buat apa ketika itu? Ketika dibentang, tak boleh nak nafi. Saya tak buat, saya tak buat. Ini superimpose. Tahu superimpose? Masuk gambar orang tok lah. Kita tak ada tempat tu. Maknanya dia boleh tok gambar kita duduk kat lain, duduk dalam dekat majlis tu. Orang pun tengok, mana ni ustaz duduk dalam majlis ni ada. Padahal ada pun. Atas muka dunia begitu orang boleh buat, tapi dekat negeri akhirat
ketika itu tak boleh dah. Tak boleh dah. Masa itu memang kita menyesal. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'id. Allah, ruginya aku masa duduk atas ke dunia dulu. Law kunna nasma'u, kalaulah kami ni dengar, aw naqilu, lepas tu kami duk mikir, lepas dengar mikir, kami tak akan jadi gini. Tak akan jadi ahli neraka sa'id katanya. Maka demikian. Dah macam mana hari ni? Allah Ta'ala bentang belaka. Fa'tarafu bi dzambihim. Mereka mengaku. Nak nafi tak? Nak nafi tak boleh nafi. Yang menafikan mulut. Saya tak buat tu, lain kau muka serupa. Kembar saya. Muka serupa. Atau muka dunia kata apa? Ramah kan serupa kan? Katanya kembar saya. Maknanya, saya tak buat. Yang mulut nak nafi. Tapi Allah Ta'ala sebut, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini aku kunci mulut-mulut. Nakhtim ni kita chop, khatam. Maknanya hari ini kata Allah, kami kunci mulut-mulut mereka. Dah habis tu, wa tukallimuna aydihim, tangan pula cakap. Yalah, kami yang ambil video orang. Maknanya lepas tu kaki, wa tukallimuna aydihim wa arjulihim bima kanu yaksibun. Dan kaki-kaki mereka, dia mengaku, ya kamilah di jalan. Kami yang duduk nari atas petah ni, kamilah. Siapa jawab? Yang jawabnya kaki. Kaki duduk joget. Maknanya dia jawab, kaki tu akan jawab, tangan akan jawab. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang kamu lakukan, dengan apa yang kita usaha di atas muka dunia. Maka dibentang, lalu dibaca satu-satu. Kamu dulu Allah Ta'ala beri kesihatan, betul tak? Betul. Kamu dahulu Allah Ta'ala beri kamu ni kekayaan harta benda, betul tak? Betul. Dia akan, Allah Ta'ala akan baca, baca. Dulu kamu berniaga, aku berimu maju dulu, betul tak? Betul. Maka malaikat akan baca satu nikmat yang diberi. Sebab tu di atas dunia ulama sebut, dalam Quran sebut, fazkuruni, ingatlah kepada aku, ataupun ingatlah nikmat-nikmat aku. Nikmat-nikmat Allah Ta'ala ni. Fa amma ma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat yang Allah Ta'ala beri tu kena sebut. Bukan sebut nikmat. PT dalam bank saya tak banyak mana, 3 juta je. Saya 3 juta ada. Rupiah. Rupiah tak banyak mana. Maknanya. Jadi nak beritahu, bukan disebutkan harta kekayaan, tidak. Tetapi disebut ingat. Kita kena ingat selalu ni daripada Allah Ta'ala, dan kita kena gunakan nikmat itu untuk Allah Ta'ala sebelum Allah Ta'ala bentang lagi ke akhirat. Aku beri tak mu harta? Ya. Masa ketika itu, maka Allah Ta'ala akan baca. Maka dikatakan di sini, tiadakah aku luluskan bagimu di dalam tempat kedudukan? Tidakkah dulu aku beri kamu ada kedudukan? Ada kedudukan. Tiadakah aku jadikan kamu kepala? Aku jadikan kamu pemimpin, bukan kepala. Bukan tanya dulu mu ada kepala, bukan gitu. Itu bukan maksudnya begitu. Maksudnya, tidakkah dahulu kamu ini menjadi pemimpin? Pemimpin kepada orang di dalam dunia. Tiadakah aku mudahkan jual beli kamu? Tidakkah kamu dahulu aku majukan perniagaan kamu? Tiadakah aku muliakan ini dan umpamanya? Maka satu. Allah Ta'ala beri. Dan segala nikmat yang kita dapat akan ditanya satu-satu. Anak ada berapa? Kamu buat macam mana dengan anak kamu? Syukur ke tidak syukur? Isteri. Lepas tu harta, kenderaan, rumah, harta benda, duit, semua dikira. Maknanya sebab tu dekat atas ke dunia, kita nak dapat nikmat banyak. Kalau dapat nikmat banyak kita nak. Dekat akhirat kita tanya, apa beri nikmat banyak-banyak? Apa bagi nikmat banyak? Nanti kita tanya banyak. Sebab itu orang-orang soleh dia banyak terima, dia ambil jalan fakir, biar jadi miskin dia jadi fakir lah. Tak apa. Supaya apa? Supaya kurang pertanyaan dekat negeri akhirat. Yang apa ni banyak tak salah. Yang salah ni kita salah guna. Sikit pun kalau salah guna tak jadi ke. Sebab tu dia ambil kira. Sedikit pun kena ambil kira.
Daripada mana kita datang, ke mana kita belanja, semua diambil kira. Maka ini Allah Ta'ala akan bentang semuanya sekali. Dan dia tengok amalan tadi, dia tunjuk amalan tadi. Dan bukan kita dengan malaikat tu saja, dengan Allah. Habis semua sekali, tak cukup dengan itu, malaikat akan tanya, orang ni kamu nak kata apa? Lalu dibentang kejahatan. Kalau atas muka dunia kita cerita orang ni begini kejahatan. Habis tu orang ni lepas tak sangka orang tu jahat sangat orang akan kata. Maknanya sebab tu. Sebab kita ambil cerita orang, kita tak tahu pun pada orang tu tak gitu pun. Kita dengar pun. Dekat negeri akhirat, tuang dia di depan mata, malaikat tanya, pentang dia mengaku semua sekali, dan ditanya semua manusia ketika itu, termasuk yang kenal, termasuk yang tidak kenal. Apa kamu nak kata dengan orang ini? Maka ketika itu datang penghinaan yang sangat banyak. Akan dihina. Itu baru orang-orang, belum lagi malaikat menghina, belum lagi Allah Ta'ala lagi. Maka demikianlah berlaku dekat negeri akhirat. Sebab itu disuruh kita ni buat amal ibadat betul-betul ikhlas kerana Allah. Kalau tidak, kita akan dapat penghinaan. Umpamanya daripada soal mencercakan daripada kebinasaan, maka dihina dengan sebab kebinasaan amal dia tadi, dan mudarat yang ketakutan, dan dalam keadaan ketakutan yang amat sangat. Kataku dan setengah daripada takut pula ria, di antara yang menyebabkan amal ibadat kita ini tidak diterima oleh Allah, ataupun disebab kita ini dapat hina, adalah dengan sebab amalan kita bercampur dengan ria. Ria ni tunjuk-tunjuk orang. Kita tunjuk-tunjuk orang nak dapat mulia. Kalau kerana nak dapat kemuliaan, kita tunjuk orang. Kita buat ibadat, kita tunjuk orang untuk dapat kemuliaan, tetapi sebenarnya dapat hina, dapat penghinaan. Dapat penghinaan di sisi Allah Ta'ala. Kita rasa gembira bila kita buat amal ibadat, orang dapat tahu kita buat amal ibadat. Satu, kemudian orang tambah lagi, orang puji pula. Allah nak cari mana orang kampung kita macam mu seorang. Maknanya Allah sukanya tak ada arah. Suka sungguh dalam keadaan macam itu. Maka akhirnya binasalah. Masa ketika itu kita rasa gembira, kita rasa orang bangga dengan orang, ketika itu juga kita hina. Makhluk pandang hina, makhluk pandang mulia, Allah Ta'ala pandang hina. Nak cari mana? Nak cari pandangan makhluk ke? Nak cari pandangan Allah? Orang-orang soleh dia cari pandangan Allah. Biarlah makhluk kata apa-apa pun tak apa, tapi yang bimbangnya Allah. Kalau Allah Ta'ala hina dia, Allah maknanya takutnya, maka adalah padanya itu dua keaiban. Minta maaf saya tukar ayat. Dua keaiban, dan dua musibah, ada dua aib. Kalau orang tu buat amal ibadat, kemudian amal ibadat itu dia dicampur dengan ria, dicampur dengan keadaan, dalam keadaan tidak ikhlas, dan sebagainya, dia akan dapat dua aib. Dua aib. Benda aib ni benda yang memalukan. Ada pun dua aib itu kena tukar perkataan. Sebab mulut saya tidak tergamak menyebutnya. Dua keaiban itu, yang pertama keaiban dibukanya rahsia. Allah Ta'ala buka rahsia yang kita tutup, nanti dibuka. Dan iaitu dicerca di hadapan segala malaikat. Maka disebabkan kita buat amal ibadat dalam keadaan riak. Riak ni nak tunjuk orang, ataupun dengan buat ibadat nak rasa bangga-bangga. Kalau rasa kita buat amal ibadat nak bangga, tak payah buat lah. Maknanya kita berhenti buat ibadat tu, kita istighfar je banyak. Contohnya bulan Ramadan kita kejar ke khatam Quran. Contoh je ni. Kita kejar ke khatam Quran. Kalau boleh nak 2 kali, 3 kali, kalau boleh nak banyak-banyak. Ataupun kita kejar sembahyang malam sampai banyak-banyak, tujuannya dia nak khabar orang. Nak khabar orang. Jadi kalau kita niat macam itu, bermakna amal ibadat ni tujuan kita nak berbangga-bangga. Amal ibadat yang macam tu sudah pasti tidak diterima oleh Allah. Daripada kita buat amal ibadat itu untuk kita nak khabar orang, baik kita berhenti buat ibadat tu, kita istighfar banyak-banyak. Bukan berhenti, malam aku sembahyang malam aku tidur, kamu apa, bukan. Kita istighfar.
untuk membersihkan hati kita. Sebab Allah Ta'ala tak tengok ibadat kita. Sedikit pun Allah Ta'ala tak heran kita buat amal ibadat banyak mana pun. Tak ada orang boleh buat amal ibadat banyak-banyak macam Basisa. Basisa buat amal ibadat banyak. Siapa ada karamah dia, karamah ada anak murid dia boleh terbang. Itu anak murid dia. Dia lebih lagi. Banyaknya amal ibadat tak tidur siang malam, tetapi akhirnya dibinasakan amalnya. Ini yang ditakuti. Ditakuti. Lalu dikatakan bahawa yang pertama, aib yang kita dapat, rasa malu. Aib yang kita dapat ini dekat negeri akhirat, dibukakan rahsia. Bila dibukakan rahsia, dibentang satu-satu. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau mu buat baik, Allah Ta'ala tunjuk baik, walau sikit pun. Ni ada nanti sikit nak buat baik, Allah Ta'ala tunjuk. Ini pahala mu. Pahala mana? Pahala kamu infak ke orang. Mana saya infak? Dok, mu ada niat infak ke orang. Saya telitah itu pun beri. Ini bahagian ni. Seberat zarah pun kebaikan akan ditunjuk. Itu tak apalah kebaikan. Amay ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan kalau orang tu buat jahat, walaupun seberat zarah akan dibentang. Kadang-kadang yang kejahatan sedikit tu kita tak rasa. Lepas tu katanya jangan cerita jangan cerita kebaikan kita di atas jangan cerita kelebihan kita di atas orang yang lemah. Kita tengok orang tu malah ibadat, kita duk cerita, saya semayang banyak ni. Jadi maknanya di situ membawa kepada kita jadi riak, takabur dan sebagainya. Maka dikatakan bahawa dicerca di hadapan segala malaikat, malaikat akan cerca. Apa makna cerca? Hina, malaikat akan hina kita. Hina, malaikat akan hina pada kita. Seperti barang yang diriwayatkan, diceritakan bahawasanya malaikat naik ia dengan amal yang bercahaya-cahaya. Maknanya ni kisah ni panjang ni, hadis ni. Ada hadis, kalau tak silap hadis ni yang menyebabkan ada sahabat pensan. Mungkin hadis lain. Ada sahabat pensan, Nabi cerita tentang amalan yang naik. Amal Nabi cerita naik tangga 1 jatuh balik. Ada naik tangga 2 dah, alhamdulillah jatuh balik. Ada naik tangga 2 lepas dah, naik tangga 3. Tangga 3 dah lepas dah, jatuh balik. Ada sampai yang ke-7. Nabi cerita yang terakhir nak sampai ke Tuhan dia, jatuh balik. Sahabat pun roboh jatuh. Insan. Takut dia kepada Allah. Lalu dikatakan bahawa, diriwayatkan bahawasanya malaikat naik ia dengan amal yang bercahaya. Malaikat akan bawa amal-amal yang baik dengan amalan yang bercahaya. Maka firman Allah, kembalikan olehmu akan dia kepada sijil. Amalan ini bawa pergi ke sijil. Bayangkan amalan yang sudah bercahaya. Maknanya apa? Maknanya sembahyang, kita contohkan sembahyang. Dia sudah sembahyang dengan sembahyang yang elok, dengan rukun sembahyang semua dah molek, bacaan semua sudah baik, amalan dia. Bermakna amalan dia sudah diterima. Sudah molek dah, cukup rukun kau dah. Amalan dia dah molek, sudah diterima. Apabila amalan ini sudah diterima molek, dia naik, tiba-tiba selepas dia buat amal ibadat itu, maka datang riak dalam hatinya, maka jatuhlah amal ibadat tadi. Hak naik bercahaya dah pun boleh dihumban di sijil. Maka amalan ini dia akan hantar sijil eleyin. Jadi bila amalan kita banyak ke sijil, bila roh kita mati nanti pergi ke sijil. Sijil ini tempat roh-roh orang yang diazab oleh Allah. Waliyazubillah. Maknanya bagaimana dengan amal ibadat kita. Baru saya kata, kalau yang ada qadha. Kita belajar ni tak ada cari lain, nak cari baik ibadat je. Perjalanan kita ke Tuhan, lagi ke mana-mana. Maknanya kepada Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala akan nilai satu-satu amal ibadat kita. Lepas tu kata Sayyidina Ali, hari ini beramallah kamu. Allah Ta'ala tak tunjuk lagi, tak kira lagi. Besok nanti tak ada amal dah. Tak ada kita tengok amalan saya kurang, ya Allah, saya nak minta sembahyang 2 rakaat, nak tapung. Tak ada dah. Dah tidak ada dah. Allah Ta'ala tolak, tak terima ketika itu. Hari itu ghadan, besok hari hisabun bila amalin. Hari perkiraan, hari perhitungan, hari pembalasan. Bila amalin, tidak ada lagi amal. Lalu dikatakan bahawa dikembalikan akan dia kepada sijil.
maka bahawasanya ia tiada berkehendak akan daku dengan dia. Aku tidak hendak langsung amal ibadat ini, walaupun bercahaya tetapi pergi ke sini. Amal ibadat yang sudah elok-elok pun, kadang-kadang sudah baik pun tak lepas juga. Maknanya maka dapatlah dia aib yang demikian itu. Dapatlah dia merasa aib, merasa amat malu. Yang demikian itu orang yang mempunyai amal kecelaan amalnya, aib dia kerana rupa-rupanya dia termasuk orang yang mendapat, orang yang cela dalam amal, kecelaan amal. Lepas tu kita kadang sangka baik amal ibadat kita dah. Orang lain biar kita sangka baik, diri kita jangan sangka baik. Orang lain kita sangka baik, oh orang ni lebih baik pada kita. Diri kita jangan kita sangka baik, oh kita dah baik dah, orang lain tak baik dah. Diri kita ni biar kita rasa lemah, kita kurang pada orang, ibadat kita kurang, kita rasa, biar rasa begitu. Jangan rasa kita sudah elok. Kalau kita rasa elok, sebab tu kita rasa biasa je amal ibadat kita. Orang yang tak elok, dia akan beki. Maknanya, sebab tu kita tengok siapa orang yang selamat, dibaca kisah-kisah orang yang soleh yang selamat, biasanya orang yang banyak menangis. Orang yang banyak menangis ni, siapa yang takut pada Allah, Allah Ta'ala selamatkan dia. Siapa yang tidak takut, maka dia tidak ada keselamatan pada Allah. Mesti merasa takut kepada Allah Ta'ala. Lalulah amal tu kecelaan. Yang kedua, keaiban yang alaniyah. Alaniyah ni yang terang. Dari tukar kalimah. Keaiban yang alaniyah, yang terang, aib. Yang ini pada zahir, pada hari kiamat, di hadapan segala makhluk. Dia ada dua. Satu, segala malaikat. Dua, segala makhluk. Segala makhluk, seperti yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Nabi mengisahkan bagaimana nanti makhluk-makhluk yang ramai-ramai manusia berhimpun di padang mahsyar, akhirnya diazabkan oleh Allah dan juga mendapat penghinaan. Lalu diceritakanlah hadis Nabi, innal murai yunadi yaumal qiyamati bi arba'ati asma. Masya-Allah. Ya kafirun, ya fajirun, ya ghadirun, ya khasirun. Dhalla sa'yuka wa baqala ajruka fala khilaqalaka iltamasa al-ajru mimman kunta ta'malu lahu ya mukhadi'un. Bahawasanya orang yang riak itu diserukan pada hari kiamat dengan 4 nama. Orang yang buat amalan dalam keadaan riak itu diseru dengan 4 nama. Masya Allah. Allah Ta'ala tak panggil dengan nama kita yang baik kalau kita riak. Riak ini, maka diseru dengan 4 nama. Apa nama yang diseru? Yang pertama, ya kafir. Kafir, orang yang ingkar. Sebab bila syirik kepada Allah bermakna menyekutukan Allah. Bila menyekutukan Allah, dia syirik. Syirik ini membawa dia kafir. Sebab tu bahaya. Disebut dalam Al-Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kamu nak berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah Ta'ala redha kamu, yang pertama amal soleh. Kamu beriman dan beramal soleh, dan juga jangan syirik kepada Allah. Amal soleh yang dibuat tu jangan syirik kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kita ni kena banyakkan zikir. Zikir ini pedang. Pedang memotong kesyirikan. Bila kita kena banyak syahadat, kembali balik kepada Allah Ta'ala tadi, supaya tidak syirik. Lalu dikatakan, ya kafir, wahai orang yang kafir. Ya fajir, disebut ya fajir. Fajir ni maknanya macam orang yang melakukan kejahatan, orang zalim lah. Ya fajir, ya khasir. Khasir ni orang yang rugi. Yang rugi. Jadi orang yang riak ini tidaklah dikatakan dia ni kafir macam orang kafir je tu. Orang yang riak ini dia panggil syirik juga. Syirik ini dia panggil syirik khafi tersembunyi. Syirik ini adalah menyebabkan amal ibadatnya terbatal. Siapa yang ada syirik dalam hati, walaupun seberat zarah, maka tidak diterima oleh Allah Ta'ala.
Orang yang ada takabur walaupun seberat zarah, maka tidak lagi diterima oleh Allah Taala. Inilah kita bimbang, minta kepada Allah agar Allah Taala terimalah amal ibadat kita. Maknanya, maka dikatakan, wahai orang yang zalim, wahai orang yang kafir. Kafir di situ kafir nikmat, yang kufur akan nikmat Allah. Dan wahai orang yang zalim, orang yang melakukan kezaliman, dia orang yang riak ni. Kita buat ibadat riak. Dalam buat ibadat dia Allah Taala kata, zalim. Dia kata orang yang zalim. Wahai orang yang menipu, orang yang menipu daya. Dan wahai orang yang rugi. 4 nama: kafir, zalim, menipu, rugi. Dikatakan bahawa ghadir itu menipu. Wahai orang yang rugi, telah sesatlah usahamu, sesatlah kamu. Sesat dalam amal. Kita sembahyang, dalam sembahyang ada riak tu lagi sesat dengan Allah dah. Belum lagi orang sesat betul tu. Maknanya duduk dalam dah tu sesat. Lepas tu kita minta sama kan, diulang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang dimukai dan bukan jalan maya sesat. Kerana kalau tidak, kita duduk dalam ibadat pun duduk dalam sesat lagi. Masya Allah. Lalu dikatakan, sesatlah usaha kamu dan kamu sesat, dan batallah pahala kamu terbatal. Batal, tidak ada amal ibadat. Jadi ingat, orang-orang yang mati itu belum tentu dia bawa pahala. Dan kita yang hidup lagi, amal kita belum tentu lagi. Sebab tu kita kena banyak belajar, banyak hadir majlis ilmu, kemudian banyak berzikir biar ada kesedaran hati. Kadang-kadang kena tanya juga tujuan apa kita belajar. Kena tanya juga tujuan apa dan ke mana kita nak bawa amal ibadat kita. Apa matlamat kita, kena kira juga. Supaya apa? Sebab kita ketahui kita datang ini, kita akan kembali juga kepada Allah. Macam mana hebat, macam mana pun kembali juga kepada Allah. Bagaimana sehat orang itu pun akan kembali kepada Allah. Kembali itu bukan kembali sahaja. Kembali itu dengan membawa amal kita. Cukuplah kesusahan kita datang ke dunia, jangan kita sampai akhirat pun kita susah. Cukuplah kita susah datang ke dunia, jangan mati pun susah itu. Sebab itu tak apa, tidak ada harta tak apa, tak ada amal tu lagi bahaya. Orang kadang-kadang takut harta tidak ada. Mana takut? Maka dia lebih takut harta daripada amal. Orang-orang soleh dia lebih takut amal tak ada daripada harta. Bagi mereka tidak ada harta berapa, tapi ada amal. Yang ada harta teruskan beramal. Amal. Jangan sampai kita ini jadi orang yang rugi. Dengan harta boleh guna jalan mendekatkan diri dengan Allah. Yang tidak ada harta, sabar, gunakan masa untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Nanti dikatakan bahawa sesatlah kamu, batallah pahala kamu. Maka tiada perangai yang baik bagimu. Tengok-tengok tak ada akhlak. Tidak ada akhlak yang baik. Kerana nanti dekat negeri akhirat, di antara timbangan yang berat akhlak. Amal ibadat dengan akhlak ini, dengan sembahyang dengan akhlak lebih berat lagi amal. Tapi amal yang memberatkan amal pun tidak ada. Amal yang memberat timbangan pun tidak ada. Kerana semuanya dalam keadaan riak kepada Allah. Maka tiada perangai yang baik bagimu, tuntut akan pahala daripada orang yang engkau ada baginya, mengerjakan akan dia. Minta pahala dengan orang yang kamu buat kerana dia. Kerana mu Malaysia, minta dengan kerajaan. Kerana mu Malaysia. Maknanya jadi tak kira lah kerana siapa. Tak ada, kerana makhluk tidak ada, kerana Allah. Maka buatlah buatlah semata-mata kerana Allah Ta'ala. Maka hai orang yang menipu daya, dan diriwayatkan bahawasanya seru yang menyeru pada hari kiamat mendengar segala makhluk. Dengar habis. Allah Ta'ala menghina kita seorang aja, habis seluruh makhluk dengar. Allah, mana kita? Kalau satu kampung, maknanya kita buat salah satu kampung, kita nak keluar rumah mikir nak jalan mana. Mulai duduk planet lain rasa. Baik susah hati, malunya. Sama ada walaupun benda tu fitnah. Kita tak buat kalau orang fitnah ada. Keluar pun malu tu. Itu satu kampung. Tapi seluruh makhluk yang ada dibangkitkan oleh Allah akan mengetahui segala keaiban kita, dan aib akan dibentang di hadapan Allah Ta'ala. Akan dibentang, tidak dapat lagi. Sebelum itu nak tutup bentangan ini, yang pertama tutup aib orang.
Kita ni kalau boleh aib orang kita buka. Nak jumpa sekejap pergi jumpa. Cerita. Jumpa orang ni jumpa cerita. Jangan. Semakin banyak kita buka aib orang yang kita cerita, aib dia tertutup. Mungkin terbuka pada makhluk, tapi tertutup di sisi Allah. Allah Ta'ala tutup. Aib orang yang kita buka tu, aib kita terbuka dah kita kat negeri akhirat. Masya Allah. Masya Allah. Bentang satu. Maknanya. Hatta memang orang tu buat salah pun, kalau boleh jangan bentang tu. Kalau orang tu betul, orang tu buat salah, jangan bentang. Maknanya kadang kita dengan dia saja. Dan kalau buat macam mana, kita doalah dia. Kalau dia buat salah, kita doakan dia. Maka dikatakan bahawa pada hari kiamat mendengar segala makhluk, di mana orang yang ada mereka itu menyembah mereka itu manusia berdiri. Berdiri kamu, ambil kamu akan pahala balasan kamu daripada orang yang ada kamu mengerjakan amal baginya. Allah Ta'ala minta kamu bangun, kamu carilah amal ibadat pahala dengan orang yang kamu buat ibadat kerana dia. Maka bahawasanya aku terima akan amal, aku tak terima amal. Amal yang macam mana? Yang dicampurkan akan dia sesuatu, amal ibadat selain daripada Allah. Maka jaga-jaga kita. Kalau boleh kita ini banyakkanlah zikrullah. Kalau kita renung masa banyak kita tak ikhlas sebenarnya. Banyak riak daripada ikhlas. Ikhlas pun banyak mana ikhlas. Ada redha lah ibadat kita ikhlas. Fikir. Dan kalau tidak ikhlas buatnya. Jadi kalau tidak ikhlas, pasti amal ibadat kita tidak diterima. Dan kalau amal ibadat kita tak diterima, sekarang ni kita umur berapa? Umur berapa? Ke depan dengan ke belakang. Mana rasa-rasa ke depan, ke belakang lebih lama daripada ke depan. Kalau ke belakang 40 dah, ke depan pergi dah 40. Maknanya. Jadi bagaimana pula dengan amal ibadat kita? Maka sebab itu dikatakan bahawa kena renung dan kena fikir. Dan siapa yang banyak menangis, alhamdulillah lah dia. Banyak menangis. Kerana Allah memikirkan dosa, biar sampai rasa takut kepada Allah. Jadi begitulah. Kalau boleh waktu malam, gunakan masa kita muhasabah diri kita. Dan waktu malam, waktu kita menghitung amal kita di hadapan Allah Ta'ala. Inilah yang dikatakan, hitung amal kamu sebelum kamu dihitung di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita semua. Dan kita ni doa lemah, maksiat banyak. Maknanya. Jadi kita mohon kepada Allah, dengan keaiban yang ada ni, kita mohon Allah Ta'ala tutup aib kita. Maknanya dengan syarat kita pun kena jaga, jangan buka keaiban orang. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala menerima amal ibadat kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma ghfirna 'ilman nafi'an wa zidna fahman tayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi untuk pengetahuan malam ini